Assalamualaikum, selamat sejahtera, tajahau dan wanakkam kepada semua geng bayang yang hadir menonton di Shadow Channel pada hari ini. Seperti biasa, Shadow harap geng bayang semua berada di dalam keadaan baik-baik belaka. Alhamdulillah, sekali lagi kita dipertemukan di mana Shadow seperti biasa akan berkongsikan kisah-kisah ataupun pengalaman seram yang dialami oleh individu-individu yang kurang bernasib baik. Geng bayang semua, pada hari ini setelah hampir beberapa hari Shadow tak post konten, last Isnin lepas, right? Lepas beberapa hari ni Shadow dapatlah satu cerita, satu ilham berkenaan dengan satu tempat ni, di mana Shadow sebenarnya belum lagi buat konten berkenaan dengan kawasan atau bukan kawasan lah, tempat ataupun rumah ke? Lebih kurang lah okay? Tempat yang terbiar ni, di mana tempat ni agak famous lah, di mana banyak pengalaman-pengalaman, kisah-kisah dia yang tersendiri yang amat menyeramkan. So semestinya geng bayang semua boleh tahu daripada tajuk konten pada hari ini, iaitu Hari Ku Berteduh di Balai Polis Gombak Lama. Tajuk dia lain macam. So kisah pada hari ini berkenaan dengan pengalaman Naufal, di mana dia bekerja di Genting Sempah, dan lepas tu dalam perjalanan balik berlakulah perkara-perkara yang dia tak rancang pun, yang tertiba terjadi ke atas diri dia, yang end up dia berada di Balai Polis Gombak Lama tu. So, kalau geng bayang semua nak tahu apa yang telah berlaku kepada si Naufal ni, Shadow pun tak nak buang masa lagi. So, jom kita pendengarkan kisah seram pada hari ni. Tapi sebelum tu, seperti biasa, kita roll intro dulu. Piu. Aduh, dah pukul berapa ni? Dah dekat senja lah. Tempat dah lah gelap pula ni. Nak kata malam bukan malam, tapi yelah, nampak dah macam nak senja dengan hujan lebat semua bagai. Aku dah lah stuck dekat Balai Polis Lama ni. Tempat ni makin lama makin seram kan. Bunyi apa tu? Ada siapa ke kat sini? Hello? Hello? Ada siapa ke? Cu buat apa dekat sini, Cu? Dah pukul berapa ni? Bahaya sorang-sorang kat sini, Cu. Nanti datang pelawat-pelawat lain. Takut Cu tak berani je. Allah, apa benda tu? Kita hanya mampu merancang, namun Allah Subhanahu Wa Taala yang menentukan segala benda yang berada di atas dunia ni ataupun seluruh alam semesta ni. So kisah pada hari ini yang bakal Shadows kongsikan bertemakan ayat yang awal tadi yang Shadows perkatakan. Yes, betul, kita manusia, kita sentiasa merancang segala kebaikan dengan harapan yang kita akan berjaya lah dengan apa yang kita telah rancangkan. Namun Allah telah tetapkan kehidupan kita, tapi kita tak boleh salahkan sekiranya benda tu tak menepati cita rasa kita. Setiap benda yang berlaku ada sebab dia, ada pengajaran dia. Sama ada kita betul-betul tahu pada ketika itu ataupun mengambil masa yang lama untuk barulah kita fikir, oh sebab itulah benda ni terjadi, ataupun langsung tak tahu sebab di sebalik kejadian tersebut. So begitulah pengalaman yang dialami oleh Naufal yang pada awal, sketsa awal tadi tu, di mana geng bayang semua boleh lihat yang Naufal ni terdampar di satu kawasan yang amat menyeramkan dan ditegur oleh sesuatu tau. Sedikit latar belakang berkenaan dengan kisah si Naufal ni. Sebelum kejadian ni terjadi, Naufal ni stay dekat area Gombak, tapi area belah mana tu Shadows tak tahulah. Apa yang pasti is that selepas area Batu 12 macam tu adalah kawasan-kawasan perkampungan di area Gombak. Di situlah di mana Naufal ni stay. And Naufal ni pada waktu yang sama dia bekerja di kawasan Genting Sempah sebagai seorang tukang masak di salah satu kedai lah dekat Genting Sempah tu. Dijaga
oleh pakciknya yang bernama Idris. So Naufal ni kadang-kadang dia akan ikut pakcik dia menjaga kedai yang berada dekat Genting Sepah ni. Sampailah Naufal ni dah habis belajar semua benda tu, Naufal pun decide untuk bekerjasama dengan pakcik dia, kira menjual lah makanan-makanan semua bagai. And Naufal ni memang pandai memasak tau. And kisah ni dah berlaku agak lama lah, once upon a time ago lah senang cerita macam tu. And sepanjang Naufal ni bekerja di Genting Sepah, tak pernah dia mengalami apa-apa benda yang menyeramkan ke apa, tapi banyak kisah-kisah yang dia dengar lah berkenaan dengan Genting Sepah lah, berkenaan dengan laduan Gombak Lama lah, semua benda tu lah. Tapi apa yang epic, Naufal ni dia bekerja dekat Genting Sepah. Bila dia pulang ke rumah dia, dia selalu akan mengikuti jalan Gombak Lama tau. Dia tak akan menggunakan karak highway ke apa-apa, sebab bagi dia kalau melalui jalan Gombak Lama menghala ke arah rumah dia memang direct lah. Dia tak adalah nak kena buat U-turn dekat area tol lah, apa semua benda bagai. Kalau mengikuti jalan Gombak Lama tu memang terus ke rumah dia tau. Yes, memang jalan berliku, jalan sempit, berhutan, and kadang cuaca tak cerita lah. Si Naufal ni menunggang motor. Kalau hujan memang settle lah, tapi selalunya nasib si Naufal ni tak adalah nak kata kurang bernasib baik macam tu lah. Namun pakcik si Naufal ni, pakcik Idris ni, selalu berpesan kepada si Naufal kalau boleh ikutlah jalan highway tu, lebih selamat berbanding kalau dia ikut jalan Gombak Lama tu. Sebab apa? Jalan lama tu kadang ada tanah runtuh lah, accident lah, and accident yang berlaku dekat area situ memang mengerikan. Nak tambah lagi jalan sempit lagi, and kalau time travel time malam, tempat tu memang gelap mat, tak ada lampu, tak ada apa. And semestinya geng bayang semua tahulah jalan Gombak Lama ni merupakan salah satu jalan famous ataupun pada suatu ketika dahulu selalu digunakan oleh mereka-mereka yang ingin pulang ke area pantai timur, sebab time tu karak highway tak ada lagi semua bagai. So diorang ikutlah jalan Gombak Lama ni, mengikutilah all the way sampai Genting Sepah. And Genting Sepah memang famous lah, even sekarang pun famous. And Genting Sepah pun adalah cerita-cerita dia yang seram. Maybe satu hari Shadows akan cover kat area situ. So kisahnya bermula di mana hari yang seperti biasa, hari di mana Naufal akan bangun seawal boleh untuk menghala ke arah Genting Sepah and startlah memasak semua bagai, segala lauk-lauk lah semua benda tu. And siapa sangka pada hari tersebut akan berlakunya satu pengalaman buat si Naufal ni yang dia akan kenang lah buat selama-lamanya. So pada pagi tu time dia nak bersiap sebagai, dia dah plan lah lepas dia selesai kerja, dia nak balik lupa lepak bersama rakan-rakannya semua bagai. Standard lah, orang baru habis belajar, masih muda lagi. So confirm lah balik-balik tak ada terus balik rumah ke, akan lepak lu, chill-chill, baru lepas tu balik ke rumah. So si Naufal dah rancang lah segala aktiviti yang bakal dilakukan. Sebab kerja si Naufal ni seawal pukul 8 pagi macam tu, dia akan prep lah semua benda bagai, sampailah dekat pukul 5 petang lebih kurang macam tu lah. Dia akan tolong pakcik dia jual ke, memasak ke, semua benda tu lah dia akan melakukan. So setibanya Naufal di Genting Sepah, dia pun buat lah tugas-tugasan dia seperti biasa. And lepas tu bila jam 5.30 macam tu, dia pun tengok, okey lah, dia bagi tahu pakcik dia yang dia nak balik, since agak lewat lah, sebab dia takut, sebab kalau lambat sangat nanti leceh lah jalan Gombak Lama tu. Bukan nak kata dia tak biasa, dia pernah je ikut jalan tu time malam, tapi kalau boleh dia nak elak lah time malam semua. So Naufal pun start lah motor dia, bersiap sebagai, and memulakan perjalanan. So sepanjang perjalanan tu, apa yang Naufal sedar pada ketika itu, dia tengok cuaca sekeliling makin gelap tau. And bukan nak kata sebab dekat dengan senja, tapi seperti bakal hujan lebat tau. So Naufal ni pun tekan lah motor dia sebab dia nak cepat-cepat sampai dekat rumah dia, sebab kalau hujan lebat dekat tempat tu memang leceh mat. Namun apakan daya, seperti Shadows katakan tadi, Naufal hanya mampu merancang, tapi segalanya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tengah si Naufal ni bawa motor dia, Naufal terasa titisan-titisan air hujan di tangannya. Naufal pun dah macam, alamak, dah nak start hujan lah. Naufal pun berhentilah motor dia di tepi sekejap sebab dia nak pakai rainsuit semua. Tapi dandan kebetulan pula pada hari tersebut, dia tertinggal pula jaket ataupun baju hujan tu dekat rumah. Sebab malam sebelum tu memang hujan lah, and dia keluar lepak dengan member dia, dia pakai baju hujan tu, dia gantung untuk kering,
End up member lupa untuk masuk kat motor dia semula. So Noval macam tak apa lah, redah lah, baju basah, seluar basah, tak apa lah, apa hal balik rumah lu, mandi-mandi, lepas tu keluar lah. Itu apa yang dipikirkan oleh si Noval. Tapi Noval tak sangka yang titisan-titisan hujan tadi tu yang hanya renyai pada awalnya bertukar menjadi lebat. And lebat dia bukan lebat biasa, Mat. Macam hujan beberapa minggu yang lepas tu yang jenis lebat tak nampak jalan semua bagai. Itulah apa yang dialami oleh si Noval. Kadar penglihatan untuk si Noval bawa motor ni dah boleh dikatakan hampir lebih kurang daripada 20% macam tu lah. Sampai masuk persen weh. Dahsyat weh. So kira Noval ni memang tak nampak jalan sangat dah tau. And bila dia pakai visor, kejap-kejap dia kena lap, kejap-kejap dia kena lap. Sebab dia memang tak nampak jalan. And tambah dengan angin semua bagai, dengan pokok bergoncangan, ada ranting yang jatuh semua bagai, jalan berliku. So memang mencabar buat si Noval ni. Noval pun fikir nak tak nak dia kena berhenti somewhere dulu, bagi hujan reda, barulah dia boleh balik. Kalau tak, kalau dia continue perjalanan dia risau apa-apa benda yang tak diingini berlaku ke atas dirinya. Namun tiap tempat yang dia cuba nak berhenti, tempat tu memang tak sesuai untuk berhenti sebab ialah jalan sempit, berhutan semua bagai. So agak mencabarlah buat si Noval ni. Sampailah bila Noval tiba dekat satu simpang ni. Dia bukan simpang tapi macam laluan masuk tau. Disebabkan keadaan pada ketika tu cuaca hujan lebat yang teramat sangat, Noval decide dia ambil lorong tu dengan harapan kokok dalam tu ada pondok ke apa ke. Bila dia masuk dekat area situ, barulah Noval sedar tempat ni lain macam kan. Kawasan tu memang nampak seperti jalan masuk macam kereta boleh masuk lah, sedang cerita macam tu. And then ada sungai, and sungai tu makin deras lah sebab hujan semua bagai. So Noval ni pun ambil lah langkah berjaga-jaga, cubalah selit motor dia masuk. Sampailah Noval tiba dekat satu kawasan ni di mana dia ternampak macam sebuah pondok macam tu. Tapi pada hakikatnya tu bukan pondok sebenarnya, tapi merupakan satu bangunan yang merupakan pada satu ketika dahulu sebuah balai polis lama tau. And apabila Noval nampak balai polis tu dekat situ, Noval berasa lega sebab at least adalah bumbung untuk menghalang hujan daripada kena dia lebih teruk lah. And walaupun Noval pernah lah terdengar kisah-kisah berkenaan dengan balai polis Gombak lama ni, namun disebabkan situasi yang dia berada pada ketika itu, Noval tak fikir apa-apa dah. Dia just fikir dia nak berteduh. Sampailah hujan reda, baru dia caw daripada tempat tu tau. And waktu pada ketika itu dalam pukul 6.30 lebih tau. And dia fikirkan daripada mana dia berada sekarang tu untuk sampai ke rumah dia mungkin akan ambil masa dalam lagi 20 minit ataupun 15 minit lah, tengok pada situasi. Namun berdasarkan pada keadaan, memang Noval tak boleh nak caw ke apalah. Dia memang kena sabar je lah dengan situasi tu. So Noval pun duduklah dekat tempat tu kan, dengan keadaan hujan lebat. And suasana pada ketika itu dah makin berubah tau. Cahaya dekat kawasan situ dah makin malap. Dah macam pukul 8 malam macam tu tau. And Noval pun ni reda je lah. Dia tak tahu nak buat apa kan. Dia terpaksa lah tunggu sampailah hujan reda. And di sinilah lepas tu di mana berlakunya sketsa yang pada awal video ni. Time tu di mana Noval ni merungut dah pukul berapa kan, hujan tak berhenti-henti semua bagai. And pada ketika itulah apabila Noval terdengar seperti ada bunyi tapak kaki yang datang macam menghampiri tempat tu. Tapi bila Noval cek area sekeliling, dia tak nampak sesiapa tau. Sampailah ada suara yang menegur si Noval ni. And Noval dalam keadaan berdebar. Sebab apa? Noval fikir siapa yang berada dekat tempat tu selain diri dia. Kawasan sekeliling berhutan. And Noval pun risau kalau ada penghuni yang stay dekat rumah tu ialah orang jahat ke, penagih ke apa ke. Member dah risau dah. Namun suara yang menegur si Noval ni, seperti mana Shadows bagi deskripsi pada awal video ni, seperti seorang makcik tua yang menegur Noval ni dan bertanyakan apa yang Noval sedang buat dekat situ. And apabila Noval jumpa kelibat makcik tu yang tersorok di balik pokok-pokok ke apa macam tu lah, time tu lah Noval dengan begitu terkejut apabila dia nampak raut wajah makcik tu bukan seperti manusia tau. Wajah yang amat mengerikan. Wajah yang si Noval ni tak boleh nak brain tau. And Noval pada ketika itu kaku yang tak tahu nak buat apa tau. Member nak caw daripada situ tapi hujan lebat. Tapi pada waktu yang sama,
Noval pun risau kalau tiba-tiba makcik tu ataupun nenek tu menghampiri si Noval ni dengan niat yang tak elok lah. Namun Noval lepas tu terus tundukkan kepala dia startlah baca doa pelindung dengan harapan yang makcik ataupun nenek tua tu menghilangkan diri. Di mana apabila Noval pandang semula dekat kawasan di mana dia nampak nenek tua tu dah tak kelihatan. Namun Noval teringat akan pesanan yang diberitahu oleh nenek tua tu, di mana katanya akan ada penghuni-penghuni lain yang akan berada dekat area situ tau. And Noval dah start takut dah, sebab dia tak tahu gangguan apa yang bakal dialami. And Noval tak tahu pun macam mana dia boleh end up masuk ke tempat ni. Padahal dia ingat kononnya laluan masuk yang dia masuk awal tadi tu tak adalah sampai masuk ke dalam hutan and end up ke area balai polis lama ni. Sebab yelah, walaupun Noval pernah dengar pasal balai polis ni, dia tak tahu lokasi mana dekat area Gombak ni tau. Sebab member jenis yang bukan nak explore tempat-tempat paranormal ke apa. Tapi yelah, situasi telah meletakkan Noval di tempat tu tau. Namun demi keselamatan si Noval decide tak apalah, hujan lebat pun hujan lebat lah Mat, aku redah je lah, aku tak nak tunggu dekat area sini, nanti ada benda-benda yang tak manis, settle Mat. So Noval pun start lah motor dia, and kononnya nak beredar lah daripada tempat tu. Seeloknya apabila Noval cuba start motor dia pula tak hidup. Dia pulas tekan, enjin still tak hidup tau. Noval pada ketika itu start lah tepuk dahi semua bagai, fikir apa nasib aku ni, macam mana aku boleh dalam situasi macam ni kan. So Noval pun nak tak nak dengan peti semua bagai, sebab berada dekat luar tu lagi bahaya Mat, kena sambar peti satu hal Mat. So Noval pun masuklah dekat area balai polis tu, berteduh di bawah bumbung lah. And time tu boleh nampak lah raut wajah si Noval ni makin lama makin pucat tau. Sebab apa? Semakin lama si Noval ni berada dekat tempat tu, Noval dapat rasa seperti ada benda yang tak kena. Seperti aura dekat kawasan situ berubah berbanding time dia sampai tadi tau. Noval start mendengar seperti ada bunyi-bunyian, bunyi tapak kaki orang berjalan, bunyi seperti ada suara bisikan yang halus. And Noval pun dapat rasakan seperti ada banyak mata yang sedang memandang si Noval ni tau. So Noval pada ketika itu, mulut dia terkumat kamit membaca segala petikan ayat Al-Quran, berdoa yang dia tak diganggu oleh apa-apa makhluk tau. Namun sepanjang dia berada dekat sana, si Noval tak nampak apa-apa penampakan melainkan nenek tua tadi tu tau. Tapi si Noval ni still dapat dengar bunyi-bunyian dan juga seperti ada kehadiran yang terlalu ramai di dalam balai polis tu tau. Sampailah dekat pukul 8 lebih macam tu, tak payah cerita pasal suasana lah. Kawasan memang dah gelap, dah start boleh dengar bunyi cengkerik. Yang hanya meneman si Noval ni adalah lampu suluh dia untuk menerangi kawasan lah. Nasib baik juga si Noval ni bawa lampu suluh. Bayangkan kalau dia tak bawa lampu suluh, settle Mat. So apabila hujan dah start renyai, dah tak lebat macam tadi, si Noval ni pergilah dekat motor dia, cubalah start motor dia berulang kali tau. Namun motornya still tak boleh hidup. So si Noval fikir, daripada dia berada dekat tempat tu, better dia tolak motor dia keluar dari tempat tu, at least ada dekat area jalan raya lah. Walaupun jalan raya tu tak banyak kereta, sekurang-kurangnya adalah 2-3 macam tu akan lalu dekat tempat tu. At least dia rasa selamat sikit lah berbanding berada dekat tempat tu. So si Noval pun seperti mana Shadows katakan, dia pun decide untuk tolak motor dia keluar ke arah jalan raya. Namun berlakulah beberapa cabaran buat si Noval ni, di mana apabila dia cuba menolak motornya keluar daripada kawasan tersebut, Noval dapat rasa seperti motor dia teramat berat untuk tolak keluar dari tempat tu tau. Member bawa motor biasa je, motor kecil je, bukanlah bawa motor 500cc ke 1000cc ke Superbike ke apa, bukan. So sepatutnya mudahlah dia nak tolak motor tu. Namun motor tu seolah-olah seperti sama ada benda yang duduk atas motor tu, ataupun seperti motor tu ditarik tau. Apabila si Noval ni pandang ke arah motor dia, dia tak nampak pun apa-apa benda yang duduk ke tarik ke apa. Memang dia tak nampak apa-apa tau. Motor tu memang kosong, dia sahaja dengan motor tu. Namun bila dia nak tolak,
memang berat. So Naufal pun tolak stand motor tu, lepaskan motor dia, dan cubalah fikir macam-macam benda, macam mana dia nak keluar dari tempat tu. Takkan dia nak tinggalkan motor dia menapak all the way balik ke rumah, Mat. Jauh weh. So Naufal pun sekali lagi bacalah segala doa pelindung yang dia tahu, dan lepas tu cubalah sekali lagi untuk tolak motor dia. Kali ni bila dia tolak motor dia dapatlah bergerak, tapi still boleh rasa beban ataupun berat motor tu tau. And time tu si Naufal ni dapat dengar bunyi-bunyian yang datang daripada balai polis lama tu tau. Terdengar seperti ada bunyi ketukan pintu yang begitu kuat. Angin pada ketika itu dah memang tak ada dah. Adalah bunyi renyah-renyah hujan macam tu, tapi bunyi yang dia dengar, bunyi hentakan pintu tu memang kuat tau, dan berulang kali. Seperti ada sesuatu yang berada dalam balai polis tu marah dengan kehadiran si Naufal ni. Tapi bunyi ketukan tu tak cukup untuk menakutkan si Naufal ni sangat. Sebab apa? Bunyi yang dia bakal dengar kemudian lebih menyeramkan. Apabila tengah si Naufal ni menolak motor dia keluar daripada tempat tu, Naufal terdengar bunyi suara mengilai yang begitu nyaring, high pitch, sampai menusuk dek kalbu si Naufal ni. Meremanglah segala bulu roma yang ada di badan Naufal apabila dia dengar jeritan suara tu. And jeritan suara tu dia dengar memang datang daripada balai polis tu. Naufal pun tarik nafas, guna segala kudrat yang dia ada, menolak motor dia sampailah dia tiba dekat kawasan jalan utama yang dia masuk tadi. Barulah tertiba motor yang Naufal tolak ni terasa ringan tau. And Naufal pada sebab tu yang sama berasa lega sedikit, sebab adalah 2-3 kereta yang dia nampak berlaluan dekat situ. Tapi apa yang Naufal perasan, tiap kali ada kenderaan yang lalu dekat tempat dia, kenderaan-kenderaan tersebut akan bagi high beam tau. Naufal tak tahu kenapa kereta tu bagi high beam, tapi Naufal dapat rasakan seperti ada sesuatu yang telah mengekori si Naufal ni. So seelok saja Naufal berada dekat jalan utama tu, Naufal pun start motor dia, and Alhamdulillah motor dia boleh start, hidup, and Naufal pun terus pecut keluar daripada kawasan tersebut. And sebelum hilang pandangan daripada tempat di mana si Naufal ni berada, Naufal pun tengoklah sisi cermin belakangnya. Walaupun situasi ataupun kawasan tu gelap gelita, namun disebabkan mata kita bila berada dekat kawasan gelap yang begitu lama, dia somehow akan adjust mengikut situasi pada tempat tu tau. And apabila Naufal nampak di sisi cermin belakangnya, apa yang Naufal nampak? Ada satu lembaga yang berdiri ataupun bertinggi di atas pokok sedang memerhati si Naufal ni. Sekali imbas, and apabila Naufal pandang sekali lagi, makhluk tu dah tak berada dekat situ. So Naufal pun rush pulang ke rumah dia, dan sebelum dia masuk ke rumah dia, Naufal just panggil lah kedua ibu bapanya untuk keluar sekejap and bagi tahulah apa yang telah berlaku. Ayah si Naufal ni punyalah marah sebab apa tak sangkalah anak dia pergi masuk dekat kawasan tersebut. Tapi yelah, apakan daya, benda nak terjadi bukanlah salah Naufal, tapi benda tu memang mengikut gerak hati si Naufal ni untuk masuk ke jalan tu tau, dengan niat untuk berteduh daripada hujan yang lebat tau. So lepas tu ibu si Naufal ni redakan keadaan di antara ayahnya dan juga Naufal, and bagi tahulah suruh Naufal basuh kaki lah, semua bersihkan diri dekat luar rumah tu sebelum masuk rumah. Sebab apa? Takut-takut kalau benda tu ikut masuk ke dalam rumah. Dan lepas Naufal dah masuk, dah bersihkan diri, dah mandi semua, Naufal decide untuk tak keluar lagi lepas tu. Sebab apa? Member dah trauma dengan apa yang telah berlaku. Namun ia bukanlah menjadi satu halangan buat Naufal untuk pergi bekerja di Genting Sepah. Namun kali ni Naufal lebih berjaga-jaga, di mana sekali-sekala tu dia akan ikutlah jalan Gombak lama tu. Tapi most of the time lepas insiden tu, dia mengikuti jalan Karak Highway, which end up sekarang Naufal lebih memahami lah kenapa pakcik si Naufal ni bertegas untuk si Naufal ikut area highway. Tapi seperti mana Syarus katakan tadi, dia still sekali-sekala tu dia akan ikutlah jalan Gombak lama tu. Tapi tengok pada situasi lah. Kalau time siang, time cerah, tak hujan ke apa, barulah member ikut jalan tu. Kalau time hujan, lebat semua benda, dia takkan lalu, Mat. Dia tak nak pisang berbuah 2 kali weh. Settle, Mat. Okay, so begitulah kisah ataupun pengalaman yang dialami oleh si Naufal. Shadow serahkan kepada semua geng bayang ataupun viewers yang menonton
untuk persoalkan, betul ke benda ni terjadi kepada Naufal? Sebab apa Shadows dah banyak kali dapat dekat komen-komen yang menanyakan kepada Shadows, cerita ni betul ke? Kan, kenapa nampak macam tak kena je, macam tak logik ke? Tapi yelah, bila kita sembang ataupun berkongsikan kisah berkenaan dengan hantu ni, kadang memang tak masuk di akal, Mat. Benda-benda macam ni berlaku dalam situasi yang agak pelik. Tapi Shadows akan sentiasa peringati kepada semua, anggaplah segala kisah seram yang Shadows kongsikan sebagai salah satu hiburan untuk masa lapang korang lah, untuk chill-chill, untuk rasa ketakutan, untuk rasa keseraman. Lebih kurang macam tu lah. Jangan terlalu taksub. Sebab apa? Bila terlalu taksub, especially dengan benda-benda yang datang daripada alam lain ni, hantu ke jin ke apa, akan adalah impact-impact dia yang kurang manis. Okay, so seperti biasa, sekiranya Game Bayang semua terhibur dengan kisah yang Shadows kongsikan pada hari ini, jangan lupa tekan butang like, share dan juga subscribe ke Hey Shadows Channel sebagai tanda sokongan korang kepada Shadows. And insyaAllah moga tercapainya road to 20k Geng Bayang semua. InsyaAllah, tak tahulah boleh lepas ke tak sampai hujung tahun ni. Tapi seperti Shadows katakan, bertemakan, kita hanya mampu merancang, Allah Subhanahu Wa Taala yang menentukan segala-galanya. Alright, seperti biasa, nama aku Shadows, and by the orders of Shadows, stay safe, stay healthy, sehingga kita berjumpa lagi di konten seram yang akan datang. Bye-bye, geng baik semua.